Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Naizrul Gaddafi bin Hazmi. Nomor matriks 07DKE 20E1029 akan membentangkan desain project untuk subjek DCC 50203 Reinforced Concrete Design. Untuk desain project ini, saya ditugaskan untuk membentangkan simply supported rectangular beam. Beam yang dipilih adalah di ground floor plane, beam 2BC. Untuk specification, BH beam adalah 250 darab 650 yang telah di-assume, manakala effective span atau L adalah 8400 mm. Untuk characteristic actions, pemandan JK adalah 1.75 kN/m excluding self weight, dan variable adalah GQK sama dengan 4 kN/m berdasarkan jadwal yang telah diberi mengikut grup masing-masing. Untuk design life 50 years, fire resistant R60, exposure adalah XC1. Untuk materials, characteristic strength of concrete FCK adalah 35 Nm/mm², dan characteristic strength of steel FYK adalah 500 Nm/mm². Characteristic strength of link FYK adalah 500 Nm/mm², dan unit weight of reinforced concrete adalah 25 kN/meter kubik. Dan untuk bar 1 yang di-assume adalah 25 mm, bar kedua adalah 12 mm, dan link adalah 6 mm. Seterusnya adalah size. Overall depth didapatkan menggunakan formula L/13, yaitu 8400 bagi 13, dan nilai yang didapatkan adalah 646 mm. Untuk mencari width, kita menggunakan formula 0.4 darab H, dan memasukkan nilai yang didapatkan tadi 646, nilai yang didapatkan adalah 258 mm. Seterusnya adalah durability, fire and bond requirements berdasarkan tabel 4.2. Minimum concrete cover regard to bond adalah 20 mm, dan berdasarkan tabel 4.4N, minimum concrete cover regard to durability adalah 15 mm, dan berdasarkan tabel 4.4.1.2, minimum required access distance for R60 fire resistant is 30 tambah 10 sama dengan 40 mm. Untuk minimum concrete cover regard to fire, kita menggunakan formula C-min, dan nilai yang didapatkan adalah 21.5 mm. Seterusnya, allowance in design for the deviation adalah 10 mm berdasarkan tabel 4.4.1.3, dan nominal cover kita menggunakan formula dan mendapatkan nilai 31.5 mm, dan kita akan menggunakan C-norm sama dengan 35 mm. Selanjutnya adalah loading dan analisis. Beam self weight adalah 4.06 kN/meter. Permanent load excluding self weight adalah 1.75, dan karakteristik permanent action JK adalah hasil tambah daripada kedua-dua yang didapatkan tadi, dan nilainya adalah 5.81 kN/meter. Untuk karakteristik variable action QK adalah 4 kN berdasarkan jadwal yang telah diberikan mengikut setiap kumpulan. Untuk design action WD, kita menggunakan formula 1.35 JK tambah 1.5 QK, dan nilai yang didapatkan adalah 13.84 kN/meter. Untuk mencari shear force, kita gunakan formula, dan nilai yang didapatkan adalah 58.18 kN. Untuk bending moment,
Setelah menggunakan formula, nilai yang didapatkan adalah 122.07 kN/m. Untuk main reinforcement, kita perlu mencari effective depth. D yang pertama adalah 584 mm setelah menggunakan formula yang diberikan, dan untuk yang D kedua adalah 47 mm dengan menggunakan formula yang telah diberikan juga. Seterusnya design bending moment MED adalah seperti yang didapatkan tadi, yaitu 122.07 kN/m, dan menggunakan formula K kita akan mendapatkan nilai 0.041, dan K adalah kurang daripada K Bell sama dengan 0.167. Oleh itu, compression reinforcement is not required. Seterusnya adalah Z. Menggunakan formula kita akan mendapatkan nilai 0.96 D, yaitu lebih besar daripada 0.95 D. Seterusnya area of tension reinforcement AS menggunakan formula MED over 0.87 FYKZ, dan nilai yang didapatkan adalah 500.54 mm². Seterusnya kita perlu mencari minimum dan maximum reinforcement area menggunakan berdasarkan jadwal 9.2.1.1. Oleh itu, AS min yang didapatkan adalah 243.7, ataupun kita boleh menggunakan nilai 244 mm². Untuk AS max, nilai yang didapatkan menggunakan formula adalah 6500 mm². Shear reinforcement didapatkan menggunakan jadwal 6.2, yaitu BED sama dengan 58.128 kN. Untuk concrete strut capacity, kita menggunakan formula yang didapatkan daripada jadwal 6.2.3, dan berdasarkan formula kita akan mendapatkan nilai 545 kN jika menggunakan theta 22 degree dan COT theta sama dengan 2.5, dan akan mendapatkan nilai 791 kN jika menggunakan theta sama dengan 45 degree dan COT theta sama dengan 1.0. VED lebih kurang daripada BRD max, kita akan menggunakan COT theta 2.5, dan sama juga dengan yang di bawah, VED kurang daripada BRD max, COT juga akan digunakan adalah 1.0. Oleh itu, angle-nya adalah theta kurang daripada 22 darjah. Seterusnya kita akan mencari theta, itu darjah, dengan menggunakan formula yang telah diberikan, dan nilai yang didapatkan adalah 2.7 darjah. Oleh itu kita akan menggunakan theta sama dengan 22 darjah, tan theta sama dengan 0.40, dan COT theta sama dengan 2.48. Untuk shear length kita akan menggunakan formula VED over 0.78 FYK di COT theta, dan nilai yang didapatkan adalah 0.103. Oleh itu kita akan menggunakan H6ESW sama dengan formula yang diberikan, dan kita akan menggunakan 57 mm² untuk ESW. Oleh itu spacing S adalah 570 mm. Untuk mencari max spacing kita akan menggunakan formula 0.75D berdasarkan jadwal 9.2.2 dalam kurungan 6. Oleh itu kita akan menggunakan H6425. Seterusnya untuk minimum length kita merujuk kepada tabel 9.2.2 dalam kurungan 5. ESW over S sama dengan formula yang digunakan adalah 0.08 FCK kuasa 1/2 darab BW over FYK, dan nilai yang didapatkan adalah 0.24.
Seterusnya kita akan menggunakan link H6ESW sama dengan 57 mm square. Spacing S adalah 57 over 0.24 dan nilai yang didapatkan adalah 237.5 ataupun boleh menggunakan nilai 238. Oleh itu kita akan menggunakan nilai H6225. Untuk shear resistance of minimum links kita menggunakan formula Vmin dan mendapatkan nilai 75.76. Seterusnya adalah links arrangement. Untuk mencari nilai X kita akan menggunakan formula yang selalunya digunakan, yaitu dalam kurungan 75.76 tolak 58.128 bahagi 13.84 dan akan mendapatkan nilai 1.27. Oleh itu jarak X adalah 1.27 mm di bagian kiri dan juga bagian kanan. Oleh itu bagian yang di tengah adalah 5.86 mm. Untuk additional longitudinal reinforcement additional tensile force kita akan menggunakan formula FTD dan akan mendapatkan nilai 72.08 kN. Untuk MED max over Z, nilai yang didapatkan menggunakan formula adalah 217.73 kN dan ianya adalah lebih besar daripada nilai FTD 72.08 kN. Untuk additional longitudinal reinforcement AS, kita akan menggunakan formula dan mendapatkan nilai 166 mm square dan kita akan menggunakan H25 dalam kurungan 491 mm square. Seterusnya adalah deflection. Kita perlu mencari percentage of required tension reinforcement menggunakan formula P AS required over B darab D dan nilai yang didapatkan adalah 0.0034. Untuk reference reinforcement ratio kita menggunakan formula untuk PO dan mendapatkan nilai 0.0059 dan reference of required compression reinforcement kita menggunakan formula P yang kedua, yaitu S rec over H darab D dan nilai yang didapatkan adalah 0. Seterusnya untuk factor for structural system, K adalah sama dengan 1.0. Kita akan menggunakan equation 1 karena PO adalah lebih besar daripada P. Oleh itu formula LD akan digunakan dan mendapatkan nilai 38.34. Modification factor untuk steel adalah kita akan menggunakan AS proof over AS reg dan nilai yang didapatkan adalah 1.96 dan ianya adalah lebih besar daripada 1.5. Oleh itu allowable span effective depth ratio adalah LD allowable sama dengan 38.34 darab 0.85 darab 1.96 dan akan mendapatkan nilai 63.87. Untuk LD actual kita akan menggunakan formula 8400 over 58.4 dan 584 dan kita akan mendapatkan nilai 14.38 dan ianya lebih kurang daripada allowable L over D. Seterusnya kita akan memeriksa cracking menggunakan table 7.3. Berdasarkan 7.1 N, limiting crack width adalah 0.3 mm. Seterusnya adalah field stress. Menggunakan formula Fs kita akan mendapatkan nilai 220 Newton over mm square. Dan seterusnya berdasarkan table 7.3 N, max allowable bus spacing adalah 150 mm. Oleh itu S kita akan mencarinya menggunakan formula dan mendapatkan nilai 72 meter dan ianya lebih kurang daripada 150 mm dan ianya adalah OK. Berikut adalah detailing dan lukisan yang telah dilukis setelah membuat desain untuk beam 2BC.
Itu saja daripada saya. Terima kasih. Salam sejahtera Sir. Nama saya Mak Shaman Wong, DKA 5E, dan nomor metrik saya adalah 07 DKA 20F1009. Dan hari ini saya akan membentangkan untuk slab continuous one way slab. Dan inilah spesifikasinya. Dan kami sudah menggunakan apa yang diberikan kepada kami untuk grup kami, yaitu permohonan GK dia adalah 1.745, variable IQK adalah 4.00, dan slab thicknessnya saya gunakan dalam 80 mm, dan durability, fire and bond requirement saya gunakan dalam R60 punya dalam 1 jam, dan action design action saya adalah 13.43. Untuk analisis pula, continuous one way slab, area of back semua sini kami W adalah kami punya design load adalah 13.43, dan main reinforcement kami, maximum design shear force kami yang kami dapat adalah 139.2 kN untuk VED kami. Jadi yang bermaksud adalah okey lah untuk design kami. Untuk deflection pula, percentage nya adalah 0.009. Reference reinforcement ratio factor for structural system K 1.3, kami dapat 117.888. Cracking kami mempunyai slab ada 400 mm, dan inilah detailing kami. Untuk restraint slab pula, ini adalah specification kami. 1 hingga 2 adalah 800 mm, and kami gunakan untuk kumpulan 3. Untuk permanent GK 1.75, variable QK 4 kN per meter square. Design life kami 50 tahun, dan fire resistant kami adalah R60. Bermaksud kami desain ini khas untuk 1 jam jika terbakar. FCK kami 35, strength of steel FYK 500 Newton, and slab thickness kami try 175 untuk base nya. Then durability and fire and bond requirement, kami sudah guna seperti yang saya katakan tadi, kami gunakan R60. Dan action slab self weight, design action kami di sini adalah 12.59 kN per meter square. Analisis kami ini adalah two-way slab. Jadi untuk short span yang pertama, MSX1 adalah 6.7, MSX2 adalah 9.29 kN meter per meter, and untuk long span pula, MSY1 adalah 6.7 kN meter per meter, MSY2 adalah 8.9 kN per meter. Reinforcement kami guna secondary bar. Jadi cracking kami adalah 400 mm juga cracking kami untuk main bar. Secondary bar adalah 450 mm. Ini detailing kami lah.
Assalamualaikum, nama saya Akmal Irfan bin Hadi, Matrix 07DKA20R 1025. Saya akan membentangkan design of column. So untuk specification, classification dia, design of column dia slender column. Untuk material concrete FCK 25 Nm, reinforced FYK 500 Nm. Untuk exposure class XC1, fire resistant 1.0 jam. Untuk design life 80 tahun. Sizing kita ambil 295 darab 350 mm. Untuk effective length LO sama dengan 4 mm. Untuk assume, saya assume bar length 6 mm. Untuk bar 20 mm. So axial force dia kita dapat 1200 kN. Dan ini adalah gambar raja bagi specification. Seterusnya adalah durability, bond and fire resistant. Min cover regard to bond 20 m. Min cover untuk durability 15 mm. Dan required distance untuk R60 fire resistant, ASD dia 36 meter. Min concrete cover regard to fire untuk Simon, ASD baling tolak bar per 2. So 36 tolak 6 tolak 20 per 2 kita dapat 20 mm. Untuk allowance in design, untuk deviation CDEF kita dapat 10 mm. Dan nominal cover Sinom C tambah CDEF sama dengan 20 tambah 10. Jadi untuk nominal cover dia 30 mm. Seterusnya adalah design moment. Bagi design moment untuk non slender column, MED max, MO2, M min, di mana M tambah NEDEI, so M max kita akan dapat 35 kN. Bagi EI 4000 bahagi 400 kita akan dapat 10 kN. Dan MO2 35,0 tambah 1200 tambah 0,0010 kita dapat 36,2 kN. Untuk M min NED EO sama dengan H per 30, lebih besar daripada 20. Seterusnya 350 bahagi 30 kita dapat 11,6, di mana ianya lebih kecil berbanding C. Untuk M min 1200 darab 0,0024 sama dengan 24 kN. Dan untuk MED 36,2 kN. Seterusnya adalah reinforcement. D2 link bar link tambah bar per 2 sama dengan 30 tambah 6 tambah 20 per 2 kita akan dapat 46 mm. Seterusnya D2 per H sama dengan 46 bagi 350. Untuk NBH FCK 1200 darab B3 275 darab 250 darab 350 darab 25 kita akan dapat 0,49. Dan untuk BH kuasa 2 FCK yang pertama, yang kedua 36,2 darab 10 kuasa 6 bahagi 275 darab 350 square darab 25 kita akan dapat 0,042. Bagi AS FYK BH FCK kita akan menggunakan 0,35, di mana AS setelah pengiraan kita akan mendapatkan 1684 mm square. AS min 0,1 NED bahagi FY1 sama dengan 0,1 NED darab 0,87 FYK. Jawapan kepada formula di atas adalah 276 ataupun 0,002 sama dengan 157 mm. Untuk AS max 0,04 darab 275 darab 350 sama dengan 3850 mm square. Untuk link dan bar min, the larger of 0.25 darab 20 kita dapat 5.0 meter. Untuk laser SV max 20 darab 12 sama dengan 240 mm ataupun 250 ataupun 400 mm. Jadi kita akan gunakan H6 tolak 296. Bagi section 300 mm di atas dan di bawah beam dan lap joint sama dengan 0,6 darab 240
Jawapan dia 144 mm. Jadi kita akan gunakan H6 tolak 140. Seterusnya adalah first order moment dan second order moment. Bagi first order moment, the imperfection moment 1200 darab 4/460 sama dengan 12 kN. Untuk MO1 37 kN, MO2 47 kN, dan MO3 formula 0,6 darab 49 tambah 0,9 darab 39 lebih besar daripada 0,4 darab 99 sama dengan 13.4, 18.8. Kita akan dapat jawapan bagi first order moment 18 kN. Untuk second order moment, MO NED itu NED 1200 kN. Seterusnya 1/8 CO 3/C 4000 mm dan C sama dengan 10. Seterusnya I 1/R sama dengan KU sama dengan 1/10. Jadi kita akan dapat KV dia sama dengan 1. Kemudian K 1 tambah 0,0176 darab 1/54. Kita akan dapat bagi second order moment dia 1,274. Seterusnya kita dapat 1.54. Jadi bagi B 0.35 tambah 35/240 tolak 52/150, kita akan dapat 0.178. Bagi 1/R6 kita akan dapat jawapan 2.124 darab 10 negatif 5. Bagi I per R kita akan dapat 2.712, I2 sama dengan 43.39 dan M2 52.05. Jadi kita akan ambil 20 mm. Bagi MM NED 80 sama dengan 1200 darab 0.02, kita akan dapat jawapan 24.0 kN. Bagi MO2 kita dapat 47. MOI tambah M2 kita dapat sama dengan 18 tambah 52.08 sama dengan 70.006. 52.08 masuk formula daripada atas M2. Untuk MI1 TO kita akan dapat sama dengan 37 tambah 0.5 darab 52.09. Kita dapat jawapan 63.04. So bagi MED kita dapat jawapan 70.08 kNm. Seterusnya adalah reinforcement. D2 sama dengan 30 tambah 64 20/2, kita dapat 46. Bagi D2 per H kita akan dapat 0.4. N per BH FCK 1240 darab 10 6, kita dapat 0.4. Bagi M per BH2 FCK 0.078. Untuk AR FYK 0.076. Kemudian kita akan dapat KV sama dengan 0.7. Bagi MOI tambah M2 sama dengan 54.46 kN. Untuk MO1 tambah 0.5 M2 sama dengan 58.288. M per BH kosa 2 FCK sama dengan 55.23 darab 10 kosa 6 bahagi 350 darab 275 darab 35, kita akan dapat 0.06. Seperti yang boleh dilihat pada gambar rajah jalan kerja, kita akan meneruskan pengiraan menggunakan ASC FYK MOB tambah M2 18, MN2 tambah 0.5, M per BH kosa 2 FCK, AS FYK per BH FCK, AS sama dengan 0.40 BH FCK per FYK, kita dapat 0.1 darab 350 darab 275 darab 35 darab 1500 sama dengan 224.53. Bagi AS min 0.1 darab 1200 darab 10 kuasa 3 bahagi 0.87 darab 500, kita akan dapat
275.86 atau 165 mm. Untuk AS Max 0.04 BC sama dengan 0.04 darab 360 tambah 275. Bagi link Y min sama dengan 0.25 darab 16/4 atau 6 mm. Bagi SW Max 26 darab 16 sama dengan 379 ataupun 350 atau 400. Jadi kita akan gunakan H6 tolak 250. Bagi section 305 mm di bawah dan di atas beam adalah lap joint. SV max dia sama dengan 0.65 darab 250. Jawapan dia adalah 150 mm dan kita akan menggunakan H6 tolak 150. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Khair bin Rahim. Nomor matriks 07DKE20F1007. Saya akan membentangkan tentang desain kolom. Kolom yang kami pilih ialah B bahagi 2 dan saiz yang kami guna adalah 275 darab 350 mm. Ini merupakan gambar raja yang digunakan untuk pengiraan desain kolom. Kolom yang akan dikira ialah first floor to roof, first floor to ground floor dan footing to ground floor. Ketinggian bagi setiap kolom ialah 4 meter seperti dalam soalan. Bagi main beam, L1X dan L2X bernilai 8.4 meter. Bagi secondary beam, L1Y bernilai 3 meter. Daripada raja tersebut, ini merupakan jalan pengiraannya, yang mana dimulakan dengan mencari nilai beban maksimum bagi kesemua tingkat. Nilai beban kekal yang digunakan adalah 20 kN per meter dan nilai beban pelbagai adalah 6 kN per meter. Untuk kira beban maksimum, kami menggunakan formula 1.35 GK tambah 1.5 QK. Dan nilai beban maksimum ialah 36 kN per meter. Nilai tersebut diguna untuk mencari axial force setiap tingkat mengikut ukuran tempat yang dipilih. Axial load untuk first floor to roof adalah 429.23 kN. First floor to ground floor adalah 1083 kN dan footing to ground floor adalah 1227 kN. Langkah yang seterusnya yaitu mencari nilai bending moment. Mencari nilai bending moment dengan menggunakan paksi yang berbeza yaitu paksi Y dan Z. Dimulakan dengan yaitu mencari nilai stiffness bagi kolom dan beam. Paksi ZZ yaitu horizontal dengan menggunakan formula BH kuasa 3 bahagi L. Disebabkan kepanjangan kolom adalah sama bagi setiap floor, maka nilai KCU dengan KCL adalah 2.46 eksponen 5. Begitu juga dengan beam. Kepanjangan bagi main beam L1X dan L2X adalah sama. Maka nilai KB1 dan KB2 adalah sama, yaitu 6.81 eksponen 6. Untuk mencari nilai moment in column the first floor to roof, kami menggunakan formula perbezaan M darab KC bahagi KC tambah KB1 bahagi 2 tambah KB2 bahagi 2. Perbezaan M boleh didapati dengan mencari fix and moment bagi setiap M dengan menggunakan formula WL kuasa 2 bahagi 12. Jadi M1 adalah 158.75 kN meter
dan M2 adalah 211.68 kN meter. Maka perbezaan adalah 52.43. Disebabkan kami sudah mendapatkan nilai KCU dan KCL tadi, kemudian kami memasukkan kesemua nilai dalam formula. Maka nilai bagi momen in kolom adalah 14.046 kN meter. Untuk mencari nilai momen in upper dan lower column, first floor to ground floor, kami menggunakan formula perbezaan M darab KCU bahagi KCU tambah KCL tambah KB1 bahagi 2 tambah KB2 bahagi 2. Jalan pengiraan sama seperti tadi, iaitu perbezaan M, maka M1 adalah 158.75 kN, M2 adalah 211.68 kN, dan perbezaannya adalah 52.43. Disebabkan kami sudah mendapatkan nilai KCU dan KCL tadi, kemudian kami memasukkan kesemua nilai dalam formula. Maka nilai bagi momen in upper dan lower column adalah 22.76 kN meter. Untuk mencari nilai momen in upper column di footing to ground floor, kami menggunakan formula perbezaan M darab KCU bahagi KCU tambah KCL tambah KB1 bahagi 2 tambah KB2 bahagi 2. Jalan kira sama seperti tadi, maka nilai momen in upper column ialah kosong. Dan ini merupakan gambar rajah bagi MXX kN meter. Beralih kepada paksi YY. Nilai KCU dan KCL adalah 2.46 eksponen 6 dan KB bernilai 8.08 eksponen 5. Untuk mencari nilai momen in column di first floor to roof, kami menggunakan formula perbezaan M darab KC bahagi KC tambah KB1 bahagi 2 tambah KB2 bahagi 2. Jalan pengiraan sama seperti tadi, iaitu perbezaan M. Maka M1 adalah 0 kN meter, M2 adalah 11 kN meter dan perbezaannya adalah 11 kN meter. Disebabkan kami sudah mendapatkan nilai KCU dan KCL tadi, kemudian kami memasukkan kesemua nilai dalam formula. Maka nilai bagi momen in column adalah 3.98 kN meter. Seterusnya, untuk mencari nilai momen in upper dan lower column di first floor to ground floor, kami menggunakan formula perbezaan M darab KCU bahagi KCU tambah KCL tambah KB1 bahagi 2 tambah KB2 bahagi 2. Jalan pengiraan sama seperti tadi, yaitu perbezaan M. Maka M1 adalah 0 kN meter, M2 adalah 23 kN meter dan perbezaannya adalah 23 kN meter. Disebabkan kami sudah mendapatkan nilai KCU dan KCL tadi, kemudian kami memasukkan kesemua nilai dalam formula, maka nilai bagi momen in upper dan lower column adalah 6.11 kN meter. Akhir sekali, untuk mencari nilai momen in upper and column di footing to ground floor, kami menggunakan formula perbezaan, iaitu M darab KCU bahagi KCU tambah KCL tambah KB1 bahagi 2 tambah KB2 bahagi 2. Jalan pengiraan sama seperti tadi, maka nilai momen in upper dan lower column ialah 2.13 kN dan ini merupakan gambar rajah bagi MYY kN meter.